Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Khairul Hafiz Yunus untuk langsung dari Parlimen. Hari ini merupakan hari ketiga untuk kali ini bagi mesyuarat kedua penggal kedua Parlimen ke-15. Baik, semalam beberapa perkara sudah pun diberi tumpuan dan juga pelbagai pembahasan dan juga perdebatan sudah berlangsung semalam, dan hari ini kita akan memberi tumpuan seperti biasa pada hari Khamis yang akan dimulakan bagi sesi pertanyaan-pertanyaan menteri terlebih dahulu. Dan sebelum itu, selain anda menonton kami di TV1 dan juga di saluran berita RTM My TV, biasa saya ingin maklumkan kepada anda boleh tonton kami di pautan-pautan yang kami sediakan untuk anda tonton secara dalam talian di semua platform kami, termasuklah di aplikasi RTM Klik yang boleh dibuat turun di telefon pintar anda sehingga jam 12 di TV1 dan akan diteruskan di saluran berita RTM bermula jam 12 sehinggalah selesai. Baik, dokumen biru yang saya pegang ketika ini adalah berkaitan dengan sesi pertanyaan menteri, iaitu kalau kita lihat soalan pertama yang ditanyakan oleh Ahli Parlimen Shah Alam kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkenaan dengan adakah kerajaan akan membenarkan minyak masak paket bersubsidi yang telah digunakan untuk dijual semula sebagai minyak masak terpakai kepada industri biodiesel, memandangkan terdapat permintaan yang tinggi untuk minyak masak berkenaan sebagai bahan bakar biofuel untuk industri pengangkutan udara, dan juga apakah tindakan kementerian, ini paling penting, untuk memastikan tidak berlakunya ketirisan akibat manipulasi dan juga penggunaan yang berlebihan kerana harga minyak masak terpakai ini adalah lebih tinggi daripada minyak paket bersubsidi. Itu soalan pertama. Soalan kedua daripada Ahli Parlimen Kuala Krai, ini kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan kriteria B40, M40 dan juga T20 dalam menentukan mereka yang layak menerima tawaran untuk mengerjakan haji pada tahun ini, dan berapakah keseluruhan jumlah jemaah haji yang menerima tawaran haji tersebut pada tahun yang dinyatakan. Baik, soalan ketiga ini berkaitan dengan kesihatan, ditanyakan Ahli Parlimen Puchong kepada Menteri Kesihatan berkenaan dengan status terkini suntikan HPV untuk lebih daripada 500,000 kanak-kanak yang terlepas suntikan berkenaan dari tahun 2020 sehingga kepada tahun 2022, serta perolehan vaksin HPV yang telah diperuntukkan sebanyak 120 juta pada tahun ini, iaitu tahun 2023. Baik, itu dokumen biru yang terkandungnya waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Kalau kita melihat kepada pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, beberapa perkara penting yang dekat dengan kita. Pertama sekali, Ahli Parlimen Jempol bertanyakan kepada Menteri Komunikasi Digital KKD berkenaan dengan apakah dan juga bagaimana keputusan kementerian untuk menamatkan monopoli DNB dan dengan penyediaan rangkaian 5G dengan membenarkan model dui rangkaian 5G melalui entiti baru dapat memberi manfaat kepada rakyat sebagai pengguna, khusus kepada DNB dan juga perolehan 5G dan sebagainya. Ahli Parlimen yang kedua, Tanah Merah, akan bertanya kepada Menteri Pertahanan. Ini berkaitan dengan projek kapal CS1 di mana diminta untuk menyatakan garis waktu ataupun timeline dengan izinnya dapat dimulakan semula, dan adakah kapal ini dapat diselesaikan sebagaimana perancangan awal, iaitu ditauliahkan bagi kegunaan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM pada tahun 2026. Dan sedikit pengendaan dengan pengangguran berkenaan dengan agesi-agesi yang telah ditutup sebelum ini. Dan kita terus saja ke Dewan Rakyat yang sudah pun bersedia untuk sesi perbahasan. Silakan. Waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan Tuan Azli bin Yusof Yang Berhormat Shah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Shah Alam minta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menyatakan adakah kementerian membenarkan minyak masak paket bersubsidi yang telah digunakan untuk dijual semula sebagai minyak masak terpakai kepada industri biodiesel, memandangkan terdapat permintaan yang tinggi untuk minyak masak terpakai ini dijadikan sebagai bahan bakar biofuel untuk industri pengangkutan udara. Adakah tindakan kementerian untuk memastikan tidak berlakunya ketirisan akibat manipulasi dan penggunaan yang berlebihan kerana minyak masak terpakai ini
harganya adalah lebih tinggi daripada minyak masak paket bersubsidi. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Dan Ketua, terima kasih kepada sahabat saya, Shah Alam, yang bertanyakan soalan yang saya rasa begitu penting dalam memastikan industri minyak sawit kita sama ada yang terpakai termasuk yang terpakai itu punya potensi ke arah satu lagi sumber pendapatan negara. Datuk Dan Ketua, kerajaan sebenarnya sangat menggalakkan supaya minyak masak terpakai ini diperkasakan untuk menjadi salah satu daripada sumber pendapatan negara. Malaysia berpotensi untuk menjadi hub ke arah teknologi yang lebih tinggi bagi menghasilkan daripada minyak masak terpakai ini industri seperti biofuel atau biodiesel ini, kerana ia akan memberikan kesan kepada kelestarian alam sekitar. Alam sekitar akan menjadi lebih lestari dengan penggunaan yang bijak dan juga kalau dapat kita jadikan industri ini sebagai suatu yang kita punya satu sistem ekosistem yang akan boleh kita bangunkan bersama dengan MPIC ataupun Kementerian Komoditi. Maka kita punya polisi 3R iaitu reduce, reuse dan recycle, di mana dengan minyak masak bersubsidi yang telah digunakan ini, kita telah ada perbincangan di peringkat awal bersama dengan Petronas yang boleh menjadi suatu agensi kerajaan yang membawa industri ini kepada dengan izin economy of scale. Maksudnya boleh memberikan pendapatan kepada negara dan khususnya kepada pembeli-pembeli ataupun pengguna-pengguna termasuklah PMKS dan suri rumah yang sekiranya industri ini dapat kita letakkan dalam suatu platform, maka dia boleh memberikan pulangan yang baik kepada suri rumah, isi rumah dan juga kepada negara. Sama ada kita boleh mengawal atau tidak untuk dalam isu keterisan, kita ada sistem e-cost di mana kita boleh track daripada kilang, refinery, repacker, pemborong dan peruncit. Dan ini adalah satu cara untuk kita kenal pasti supaya tidak ada mana-mana pihak yang menggunakan kesempatan ini kerana isu minyak paket bersubsidi ini RM2.50 satu paket. Dijual semula itu harga pasaran mungkin boleh dapat RM3.80, lebih mahal sebenarnya. Maka dengan sebab itu KPDN dan juga MPIC akan sentiasa mengadakan hubungan ataupun smart partnership. Kita boleh mensinergikan kekuatan kedua-dua kementerian ini kerana kita ada dari segi keterisan, saya nak jawab kita ada Akta Kawalan Bekalan 1961 dan MPIC ada Malaysia Biofuel Industry Act 2007 yang boleh kita mengawal industri ini dan memberikan pulangan ataupun manfaat kepada rakyat dalam negara kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan Yang Berhormat Shah Alam. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang Pertua, saya ingin bertanya, adakah kerajaan bercadang untuk mengatasi keterisan dari sudut dasar di pihak kementerian dengan mengurangkan jurang antara harga minyak masak bersubsidi ini untuk polybag 1 kilogram dengan harga minyak masak yang terpakai ini? Contohnya dengan menaikkan harga sekarang ini RM2.50 sekilogram ke RM3.50 sekilogram sebagai usaha untuk nak mengurangkan ketirisan ini. Dalam masa yang sama dia juga tidak membebankan peniaga kecil dan menyuburkan persaingan di antara pengeluar mereka yang menghasilkan minyak masak terpakai ini dan juga minyak yang paket yang bersubsidi. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Pertua dan rakan saya Shah Alam. Buat masa ini kerajaan tidak bercadang untuk menaikkan harga minyak paket bersubsidi kepada rakyat itu.
masa belum sesuai, rakyat masih lagi bergelut dalam isu kos sara hidup. Namun begitu, kerajaan telah bersedia sebenarnya, insya-Allah sehingga hujung tahun ini, suatu badan yang akan mengendalikan database kita, pengolahan data kita, iaitu PADU, yang akan melengkapkan semua data-data untuk kita memberikan subsidi kepada golongan tertentu, atau dalam istilah mudanya, kerajaan akan memulakan inisiatif ke arah memberikan subsidi bersasar kepada rakyat dalam negara kita. Kita faham kerajaan berbelanja untuk minyak paket saja dan juga RON 95 sebagai contoh, dan juga barang-barang bersubsidi yang lain. Kita buat masa ini masih lagi mengekalkan subsidi ini demi rakyat. InsyaAllah bila ekonomi telah pulih, nanti kita sistemkan, kita wujudkan kembali ekosistem yang sempurna, dan juga subsidi itu kita sasarkan. Saya rasa insya-Allah penjimatan dari segi belanjawan negara akan dapat dijimatkan dengan pendekatan yang lebih bijak, yang bottom line-nya buat masa ini kerajaan masih peka untuk mengambil kira tentang nasib rakyat yang berdepan dengan kos sara hidup. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan Yang Berhormat Kementerian. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin mendapat penjelasan tentang sejauh mana kejayaan kempen kumpulan minyak masak terpakai ini. Kalau boleh data ialah pecahan mengikut negeri, sejauh mana pengumpulan dapat dicapai. Yang keduanya, apakah mekanisme bagi mengawal? Sebab kita dengar ada syarikat-syarikat yang mengumpul minyak terpakai, ditapis semula dan dijual kepada peniaga yang tidak bertanggungjawab dengan harga yang sangat murah untuk diguna semula. Dan ini sebenarnya sangat tidak bersih, tidak baik, sebab kita tahu minyak terpakai dikumpul di pelbagai kedai ini, kemungkinan ada yang halal, ada yang haram, dicampur balik, ditapis semula, dijual kepada peniaga. Soal saya ialah, pertama, sejauh mana berapa banyak kumpulan yang telah dapat capai ikut pecahan negeri, kalau tak ada data mungkin bertulis. Yang kedua ialah kawalan, apakah kerajaan bercadang untuk bagi lesen khas kepada syarikat anak kumpul, mesti ada lesen supaya kita dapat mengawal. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang Bertuah dan terima kasih sahabat saya daripada Kubang Krian. Di bawah MPIC, Kementerian Komoditi yang mengeluarkan lesen untuk kolektor. Maknanya Kementerian Komoditi akan mengeluarkan lesen kepada mana-mana pihak yang untuk menjadi pemungut atau kolektor kepada minyak-minyak masak yang telah digunakan ini. Untuk data negeri, saya boleh beri secara bertulis nanti. Namun setakat yang saya maklum sebagai mengawal kementerian ini dan juga sentiasa mengadakan libat urus dengan MPIC, tidak ada lagi kes besar ataupun spesifik yang dibawa ke mahkamah tentang pengumpulan minyak masak itu diproses semula dan dijual pada harga yang lebih murah. Tapi yang kita bimbang dan ada kes adalah sememangnya harga itu, kalau kita unjurkan Yang Berhormat Kubang Krian, untuk minyak masak paket bersubsidi, kita guna sebulan minimum 60,000 metrik tan. Kalau campur dengan minyak kemasan botol itu lebih kurang 25,000 metrik tan. Jadi kalau kita unjurkan susut 30%, kita ada lebih kurang 65,000 metrik tan sebulan untuk di recycle. Tadi tersebut kita ada polisi 3R untuk kita menjadikan alam sekitar lebih lestari, dan kita boleh memberikan pendapatan. Isi rumah, isteri kita juga boleh kumpul, dan ini telah kita adakan libat urus dengan beberapa syarikat pengeluar minyak seperti Petronas dan yang lain yang telah bersedia. Saya dah sebut tadi, kita mesti mewujudkan satu ekosistem ke arah benar-benar menjadikan minyak masak bersubsidi ini yang telah digunakan ini sebagai suatu sumber pendapatan baru, komoditi baru yang boleh menyumbang kepada pendapatan negara. Terima kasih. Data yang itu saya akan bagi kemudian ke pecahan negeri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikutnya dipersilakan Tuan Abdul Latif bin Abdul Rahman Yang Berhormat Kolekrai. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Kolekrai minta Perdana Menteri menyatakan
apakah kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan golongan B40, M40 dan T20 dalam menentukan mereka yang menerima tawaran untuk mengerjakan haji tahun 1444 Hijriah dan berapa jumlah jemaah haji yang menerima tawaran tersebut pada tahun ini? Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, Timbalan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kerai. Datuk Yang Dipertua, Lembaga Tabung Haji adalah institusi yang telah menguruskan ibadat haji bagi hampir 1.5 juta jemaah Malaysia sejak penubuhannya 60 tahun lalu. Urusan ini diiktiraf sebagai antara yang terbaik oleh pelbagai negara Islam, termasuklah Kerajaan Arab Saudi. Namun, tabung haji juga berdepan dengan beberapa cabaran dalam pengurusan haji, termasuklah kenaikan kos menunaikan ibadat haji yang memberi kesan terhadap kemampanan kewangan institusi ini serta cabaran untuk mengekalkan tahap perkhidmatan yang terbaik. Peningkatan kos haji tidak dapat dielakkan kerana kos-kos yang terlibat terdedah kepada faktor-faktor di luar kawalan tabung haji, termasuk kadar inflasi dan percukaian di Arab Saudi, kadar tukaran mata wang ringgit Malaysia berbanding Saudi Rial dan dolar Amerika, projek pembesaran yang berterusan di Makkah dan Madinah yang menyebabkan banyak bangunan penginapan jemaah haji dirobohkan dan memberi tekanan kepada pasaran harga sewaan, dan caj-caj oleh pihak berkuasa Arab Saudi bagi pelbagai perkhidmatan untuk kebajikan dan keselesaan jemaah haji di Tanah Suci. Bagi musim haji 1444 Hijrah, kos haji adalah sebanyak RM30,850 untuk setiap jemaah muassasah Malaysia, iaitu peningkatan sebanyak 8% berbanding RM28,632 pada tahun lepas. Mulai tahun 2022, tabung haji telah memperkenalkan bantuan kewangan haji secara bersasar bagi kumpulan B40 dan bukan B40. Usaha ini diteruskan pada tahun 2023 bagi kumpulan B40 dan M40, manakala kumpulan T20 ditetapkan untuk bayaran penuh kos haji. Keputusan penetapan bayaran penuh ini dibuat berdasarkan konsep istita'ah, di mana ibadat haji hanya difardukan kepada mereka yang berkemampuan. Umat Islam perlu memahami konsep istita'ah ini kerana ini termasuk dalam syarat wajib haji bagi mereka yang berkemampuan sahaja. Selain mampu dari segi kewangan untuk diri dan tanggungan yang ditinggalkan, semua bakal haji juga perlu bersedia dan mampu dari segi keselamatan perjalanan dan di Tanah Suci, kesihatan yang baik dan mendapat izin daripada pihak berkuasa Arab Saudi. Perbelanjaan sebenar mengerjakan ibadat haji adalah tanggungjawab bakal haji sepenuhnya. Namun bayaran haji bersasar adalah tidak bertentangan dengan syarat istita'ah dan tidak salah bagi bakal haji untuk menerima bantuan atau sumbangan daripada pihak tertentu dan mereka juga tidak wajib untuk menerimanya. Tabung haji telah bekerjasama dengan kerajaan untuk menyemak silang maklumat bakal haji dengan pengkalan data sedia ada berkaitan pendapatan jemaah haji yang terpilih. Tabung haji mengenal pasti jemaah kumpulan B40 dan M40 berdasarkan senarai penerima sumbangan tunai rahmah dari kerajaan. Jemaah kumpulan T20 pula adalah mereka yang mempunyai pendapatan individu bulanan melebihi RM15,000 dan bukan berasaskan pendapatan isi rumah. Bagi musim haji 1444 Hijri, sebanyak 45.7% yang terpilih terdiri dari jemaah haji kumpulan B40, 52.3% pula dari jemaah haji kumpulan M40 dan selebihnya iaitu 2% adalah dari kumpulan T20. Pemberian bantuan kewangan haji secara bersasar dapat membantu tabung haji menampung perbelanjaan kos operasi haji keseluruhan bagi memastikan kelestarian kewangannya untuk masa hadapan. Sekian, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan Yang Berhormat Kuala Kerai tambahan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, saya ingin mendapatkan pengesahan daripada Yang Berhormat tentang jemaah haji yang membuat rayuan turut dikenakan caj sebanyak RM30,850
walaupun mereka ini tergolong daripada golongan B40. Adakah kerajaan tidak mahu memberikan kelonggaran kepada golongan B40 yang membuat rayuan ini untuk menerima subsidi, terutama kepada mereka yang telah pun berumur 60 tahun ke atas, yang mana masa mereka dan keupayaan kesihatan mereka semakin terjejas. Apakah perancangan holistik dan langkah drastik pihak kerajaan untuk menyelesaikan masalah menunggu giliran untuk menunaikan haji yang terlalu lama sehingga mencapai hampir 80 tahun tempoh menunggu, yang mana ia sudah lagi tidak relevan kepada mereka yang baru berdaftar? Dan apakah usaha yang telah dibuat oleh pihak kerajaan dalam memastikan kuota haji dapat ditingkatkan dari setahun ke setahun? Kita semua maklum bahawa Perdana Menteri telah berkunjung ke Arab Saudi baru-baru ini, dan apakah hasil daripada kunjungan tersebut khususnya melibatkan kuota haji? Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kolej Kerai. Datuk Yang di-Pertua, dasar bersasar yang diperkenalkan telah bermula sejak tahun lepas lagi, tahun 2022, dan diteruskan pada tahun ini. Berkaitan dengan mereka-mereka yang membuat rayuan tetapi termasuk dalam golongan B40, dasar ataupun polisi tabung haji semasa adalah begitu kedudukannya, iaitu bagi mereka-mereka yang membuat rayuan adalah terdiri daripada mereka yang tidak termasuk dalam giliran mereka untuk tahun ini. Contohnya bagi tahun 2023 ini, mereka yang diberikan keutamaan adalah mereka-mereka yang tidak dapat menunaikan haji pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh COVID-19. Jadi keutamaan bagi tahun 2023 ini adalah mereka-mereka yang tidak dapat pergi pada tahun tersebut. Jadi oleh kerana ada setengah-setengah daripada mereka yang diberikan giliran untuk tahun ini dan mereka ini layak untuk menerima subsidi ataupun bantuan kewangan haji, maka mereka-mereka yang membuat rayuan tersebut tetapi mereka ini berada di luar daripada giliran tersebut, maka pada tanggapan tabung haji mereka ini adalah terdiri daripada mereka-mereka yang ada kemampuan. Walau bagaimanapun Datuk Yang di-Pertua, tabung haji meletakkan dua pengecualian bagi mereka-mereka yang membuat rayuan. Maknanya secara umumnya Yang Berhormat Kuala Kerai, mereka yang membuat rayuan ini mereka dikenakan bayaran penuh, iaitu RM30,800. Walaupun kalau mereka ini termasuk dalam dua pengecualian, iaitu pertama, mereka ini adalah mahram kepada mereka yang pergi, yang dapat giliran tersebut. Contohnya kalau suami yang dapat pergi tapi isteri dia tertinggal. Jadi kalau isteri tadi buat rayuan, maka dia kalau sekiranya suami dia tu tergolong daripada golongan B40, maka isteri tadi itu pun akan mendapat kelayakan untuk subsidi ataupun bantuan kewangan haji tadi. Itu yang pertama ya, Pak. Yang kedua adalah mereka-mereka yang membuat rayuan tadi itu adalah mereka yang menjadi pengiring. Contohnya kalau yang mendapat pergi haji tadi itu adalah mereka yang sudah tua dan uzur kesihatannya, maka dia memerlukan kepada pengiring. Jadi pengiring tadi itu pun akan dapat bantuan ataupun kewangan bantuan kewangan haji tadi. So jadi ini adalah dua pengecualian Yang Berhormat. Saya akan tabung haji mengucapkan terima kasih atas cadangan-cadangan yang Berhormat Kuala Kerai nyatakan tadi itu, dan insya-Allah tabung haji akan mempertimbangkan cadangan tersebut, dan sekiranya memenuhi keperluan-keperluan semasa, tabung haji akan mempertimbangkan cadangan yang seperti mana yang telah disebut oleh Yang Berhormat tadi itu. Terima kasih. Tampin. Kota tadi. Berkaitan dengan kota itu kita masih lagi berusaha. Untuk tahun ini kita telah menulis kepada Kerajaan Arab Saudi untuk mendapatkan kota tambahan, dan kita masih lagi menunggulah daripada Kerajaan Arab Saudi untuk jawapan kepada rayuan yang kita telah buat kepada Kerajaan Arab Saudi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Tampin. Alhamdulillah. Terima kasih Timbalan Datuk Yang Ketua. Terlebih dahulu saya ingin melakukan ucapan terima kasih kepada Lembaga Tabung Haji yang telah berjaya menguluskan hampir 1.5 juta jemaah Malaysia sejak ia ditubuhkan sekitar 60 tahun yang lalu. Umum mengetahui saban tahun kita berhadapan dengan peningkatan kos menunaikan haji yang tidak dapat dielakkan berikutan pelbagai faktor yang di luar kawalan.
tabung haji seperti peningkatan kadar inflasi, cukai nilai tambah sebanyak 15%, peningkatan cas dan perkhidmatan di Arab Saudi dan sebagainya. Soalan saya, apakah perancangan kerajaan untuk mengukuhkan lagi kedudukan keuangan tabung haji supaya terus berkemampuan memberikan bantuan keuangan haji pada tahun-tahun mendatang dan pada masa yang sama tidak memberi impak negatif kepada keagihan keuntungan pada pendeposit? Saya menyuarakan kebimbangan ini kerana dikuatiri pada masa akan datang kerajaan terpaksa mengecilkan lagi sasaran penerima bantuan keuangan haji ini. Terima kasih Timbalan Datuk Ibu Ketua. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Tampin. Untuk makluman Yang Berhormat Tampin dan ahli-ahli Dewan sekalian, TIHID Tabung Haji telah melancarkan Pelan Transformasi Strategik Hijrah 2024 pada tahun lepas, iaitu pada tahun 2022, bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan tabung haji, termasuk memastikan kelestarian institusi haji negara. Alhamdulillah, Datuk Yang di-Pertua, hasil daripada usaha warga tabung haji dan sokongan semua pihak, tabung haji telah berjaya memberi pulangan agihan keuntungan yang kompetitif, iaitu 3.10% pada tahun 2022, sama dengan seperti tahun 2021. Tabung haji akan terus berusaha untuk mencapai objektif yang ditetapkan dalam Pelan Hijrah 24, termasuklah saiz dana 100 bilion pada tahun 2024 dan pulangan yang kekal kompetitif setelah zakat dilunaskan. Jadi Datuk Yang Betul, secara ringkasnya, kita harapkan agar pelan yang dibangunkan oleh tabung haji itu dikenali sebagai Pelan Transformasi 2024 tadi itu akan mencapai objektif, dan saya rasa inilah pendekatan yang diambilkan oleh tabung haji mengambil kira soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Tampin tadi. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang Betul boleh tambahan pasal masalah haji ni ramai. Yang Berhormat, penting, boleh? Seri Gading duduk. Dipersilakan Puan Yeo Bee Ying Yang Berhormat Puchong. Terima kasih, Speaker. Puchong ingin minta Menteri Kesihatan menyatakan status terkini suntikan HPV untuk lebih daripada 500,000 kanak-kanak perempuan yang telah terlepas suntikan dari tahun 2020 hingga 2022 serta perolehan vaksin HPV yang telah pun diperuntukkan 120 juta untuk tahun 2023. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Betul. Terima kasih Yang Berhormat. Hal tersebut memang yang telah seperti yang telah dinyatakan, memang kita maklum tentang statistik keciciran anak-anak yang sepatutnya menerima vaksin HPV. Pada tahun 2021, Kementerian Kesihatan Malaysia tidak dapat sebenarnya membuat perolehan bekalan vaksin HPV, ekoran daripada gangguan bekalan vaksin HPV tersebut di peringkat global, dan ini telah sebenarnya mengganggu pelaksanaan pemberian imunisasi HPV kepada murid-murid sekolah tingkatan 1 atau remaja yang berusia 13 tahun bermula dari tahun 2021. Dengan menggunakan baki stok vaksin yang ada pada kita untuk tahun 2020, seramai 34,933 orang, iaitu hanya 15.7% sahaja murid perempuan tingkatan 1 kohort tahun 2021 telah menerima dos vaksin pertama sahaja. Ini bermakna masih ada lagi 187,151 orang atau baki 84.3% yang belum menerima vaksin HPV pada untuk kohort tahun 2021. Bagi tahun 2022 pula, harga vaksin HPV di peringkat global telah meningkat sebanyak 6 kali ganda. Dan KKM hanya boleh membuat perolehan sebanyak 100,000 dos sahaja vaksin HPV pada Disember tahun lepas 2022. Kesemua vaksin tersebut telah pun kita agihkan ke negeri-negeri untuk diberikan kepada murid-murid sekolah tingkatan 1 kohort 2021 yang belum menerima vaksin, seperti yang saya sebut tadi. Jadi oleh yang demikian, bilangan murid perempuan tingkatan 1 kohort 2020 hingga 2022 yang belum menerima sebarang dos vaksin HPV adalah seramai 336,592 orang.
Kementerian Kesihatan sebenarnya komited, sangat komited untuk memastikan semua murid perempuan kohort 2021, kohort 2022 dan kohort 2023 akan menerima vaksin HPV ini sebelum mereka tamat persekolahan. Keutamaan pemberian vaksin HPV adalah kepada murid perempuan bagi kohort 2021 dan yang sedang berada sekarang ini di tingkatan 3 terlebih dahulu, dan apabila keseluruhan kohort ini selesai, barulah vaksin itu kita berikan pula kepada kohort 2022 dan seterusnya kohort 2023. Dan ini bergantung juga kepada jumlah vaksin yang kita akan perolehilah pada tahun ini. Berkenaan dengan program vaksin HPV yang telah diperuntukkan sebanyak 120 juta itu, bagi tahun ini Kementerian Kesihatan Malaysia menjangkakan perolehan baru ini kita dapat muktamadkan pada suku ketiga nanti. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Puchong, soalan tambahan. Terima kasih Speaker. YB Menteri, semasa negara kita menghadapi COVID, antara tahun 2020 hingga 2022 bukan sahaja vaksin HPV tetapi juga banyak ramai kanak-kanak yang terlepas tercicir vaksin rutin mereka mengikut jadual ataupun mengikut program imunisasi kebangsaan. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh kementerian supaya golongan ini boleh mendapat suntikan-suntikan yang mereka miss dan dapat catch up mengikut jadual imunisasi mereka? Yang Berhormat Menteri. Terima kasih YB Puchong. Jadi apa yang kita lakukan seperti yang saya sebut tadi, kementerian memang sentiasa komited untuk memastikan semua golongan yang perlu mendapat vaksin mendapatkannya. Jadi bagi mereka yang tercicir, kita adakan beberapa program yang menjangkau program imunisasi itu ialah pertamanya mereka yang tercicir itu kita cuba hubungi sebab kita ada rekod-rekod mereka untuk mendapatkan vaksin di klinik-klinik kesihatan. Kita lakukan contohnya melalui panggilan telefon. Kemudian kita adakan juga lautan-lautan ke rumah bagi golongan-golongan yang tercicir imunisasi ini. Ini adalah dalam program outreach kita. Kita selain pada itu kita memperingatkan kepada khususnya ibu bapa lah advokasi melalui hari-hari seperti hari imunisasi kebangsaan yang baru kita lakukan baru-baru ini dan sebenarnya program itu kita adakan juga setiap tahun menyambut hari imunisasi kebangsaan hanya untuk di antaranya adalah untuk memperingatkan kepada ibu bapa khususnya memastikan anak-anak mereka mendapat imunisasi yang lengkap. Kita juga melakukan engagement bersama beberapa pihak lain termasuklah TASCA untuk memberikan awareness ataupun memberikan peringatan kepada ibu bapa dan juga kita melakukan promosi-promosi kesihatan secara yang berterusan. Yang berhormat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sebelah. Jika tidak, saya akan beri kepada sebelah kanan. Silakan Yang Berhormat Kementerian. Terima kasih. Saya lihat ada bantahan daripada pelbagai pihak tentang vaksin ini. Kerana pertama sekali tempohnya ialah selama 2 tahun. Yang kedua dia boleh menghalang beberapa item saja dari segi kanser kesan daripada HPV ini. Persoalan saya ialah sejauh mana kementerian berusaha untuk menangani kebimbangan setengah-setengah pihak yang membantah program vaksinasi ini dan apakah langkah-langkah seterusnya yang perlu diambil oleh pihak kerajaan terutama bagi persatuan-persatuan pengguna yang mendominasi gerakan untuk menentang program vaksinasi ini. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, kita memang juga maklum tentang kebimbangan program-program vaksinasi yang kita lakukan. Tapi apa pun bila kita membuat polisi untuk memberi vaksinasi, ia haruslah diasaskan kepada penemuan-penemuan sains dan juga data-data. Jadi ini yang sebenarnya kita cuba nyatakan atau kita memberi edukasi kepada rakyat bahawa kepentingan vaksin ini kalau kita lihat secara sainsnya telah sebenarnya banyak memberi kebaikan kepada kesihatan rakyat. Bermulalah daripada vaksin-vaksin yang kita berikan kepada kanak-kanak sehinggalah remaja, sehinggalah vaksin COVID yang kita telah berikan sehingga hari ini. Apa yang kita lakukan, biasanya kita membuat engagement Yang Berhormat dengan pihak-pihak sebegini untuk kita memberikan pandangan-pandangan kita secara yang saya sebut tadi, secara saintifik dan data, dan setakat ini mereka
rasa ramai juga yang menerima pandangan itu dan alhamdulillah juga akhir-akhirnya kita tengok bantahan-bantahan dan juga serangan-serangan terhadap ini agak berkurangan berbanding dengan sebelum ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk pertanyaan Menteri pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Pertanyaan bagi jawab lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula pertanyaan-pertanyaan lisan. Dalam senarai Yang Berhormat jempol tidak dapat hadir, kita terus ke soalan yang kedua. Dipersilakan Datuk Seri Ikmal Hisham bin Abdul Aziz Yang Berhormat Tanah Merah. Terima kasih Datuk semangat Datuk Ketua ini. Ringgit kita nampaknya menjunam sepanjang masa. Ekonomi negara tak tentu hala. Rakyat makin sakit kepala. Soalan saya nombor 2. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Yang Dipertua, terlebih dahulu izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Yang Berhormat Tanah Merah ini secara bersekali dengan pertanyaan yang juga daripada Yang Berhormat Tanah Merah pada tarikh 14 Jun 2023. Kerana isu yang dibangkitkan adalah sama, iaitu berkaitan isu perolehan Littoral Combat Ship LCS. Datuk Yang Dipertua, sebagai maklumat Dewan Yang Mulia ini, prinsip Kementerian Pertahanan dalam meneruskan pembinaan LCS ini adalah bersandarkan kepada keperluan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM bagi mengukuhkan armada di bawah Pelan Transformasi 15-5 TLDM, iaitu bagi meningkatkan keupayaan operasi TLDM dalam melindungi serta memelihara keselamatan dan kedaulatan perairan negara. Oleh demikian, Kementerian Pertahanan memberi tumpuan sepenuhnya dalam melangkah ke hadapan bagi memastikan projek LCS ini dapat diteruskan semula. Kerana kita tahu dalam tempoh-tempoh ini, semenjak kita melaksanakan audit pada tahun sekitar 2019, sehingga ke hari ini, projek itu tak dapat kita teruskan. Jadi, langkah ini adalah langkah kehadapan kita bagi memastikan bahawa projek LCS ini dapat kita teruskan semula, di mana Kementerian Pertahanan telah membentangkan kertas cadangan penerusan projek LCS ini kepada Jemaah Menteri pada 19 April 2023 dan Jemaah Menteri dalam mesyuarat tersebut telah setuju supaya projek LCS ini diteruskan. Dalam perkembangan terkini, kontrak tambahan ke-6 telah pun ditandatangani pada 26 Mei 2023 yang merupakan tarikh permulaan bagi memulakan kerja-kerja semula pembinaan LCS. Berdasarkan perancangan perbatuan yang terkandung dalam perjanjian tambahan ini, kapal LCS pertama akan dapat disiapkan pembinaannya pada bulan November tahun hadapan, iaitu tahun 2024. Sebelum melalui beberapa penilaian, iaitu Harbour Acceptance Test HAT dan Sea Acceptance Trial SAT oleh pihak TLDM itu sendiri. Justru itu berdasarkan perancangan ini, insya-Allah kapal LCS ini yang pertama dijangka akan dapat ditauliahkan bagi kegunaan Tentera Laut Diraja Malaysia pada akhir tahun 2026. Datuk Yang Dipertua, bagi pertanyaan Yang Berhormat Tanah Merah berkenaan dengan status terkini bagi penyelesaian perjanjian antarabangsa International Settlement Agreement yang melibatkan syarikat Contraves Advanced Devices Sdn Bhd dan juga Contraves Electrodynamics Sdn Bhd CED dan juga CED, suka saya memaklumkan bahawa transaksi ini tidak melibatkan kerajaan. Kerajaan tidak perlu menanggung sebarang pampasan kerana perjanjian ini merupakan urusan perniagaan syarikat dan juga kontrak urusan perniagaan syarikat dan di luar kontrak kerajaan. Itu saja jawapan saya. Yang Berhormat Tanah Merah, soalan tambahan.
Terima kasih Datuk Yang Bertuah, terima kasih Yang Berhormat Tuan Menteri yang beri jawapan. Tadi untuk makluman semua, kami ada terima satu memorandum daripada Ikatan Demokrati Muda. Ini Syed Saddiq yang YB Muar, ya, mengenai memorandum siasatan terhadap skandal LCS. Pada Yang Berhormat, pada 26 Mei yang lalu, 26 Mei minggu di mana Kementerian Pertahanan telah mementerai satu perjanjian tambahan yang dipanggil dengan izin supplementary agreement yang ke-6, yang mana pihak Noble Shipyard telah akan mendapat tambahan peruntukan 2 bilion lagi daripada asalnya 9 bilion. Ya, dulu 9 bilion nak buat 6 kapal, sekarang ni kita bagi kepada mereka 2 bilion tambahan lagi, tapi bukan buat 6, sekarang ni nak buat 5 saja. Ya, jadi menyebabkan cost ceiling menjadi 11.2 bilion. Apabila kita kurangkan 5 kapal ni, jadi menunjuk ini akan menjadikan kapal SAS kita yang pada asalnya sebuah kapal hanya 1.5 bilion dah menjadi 2.24 bilion sebuah kapal, yang merupakan satu sejarah dalam dunia kapal yang paling mahal sekali dibina. Dan bukan itu saja paling mahal, paling seperti keterangan kata akan siap insya-Allah pada harap-harap siap pada 2026, ya. Maka siap 2024 tapi digunakan 2026, berarti ini paling lama paling nak siap, 10 tahun. Berbanding kalau Mesir yang kos mereka hanya 1.9 bilion, hanya siap 3 tahun. Kita 10 tahun. Okey, ini soalan tambahan saya. Jadi bagi saya, Yang Berhormat Menteri, ini satu skandal yang besar, tragedi yang tak boleh kita tutup mata. Pihak-pihak yang bertanggungjawab perlu diambil tindakan. Jadi soalan tambahan saya, adakah perjanjian tambahan ataupun yang saya katakan supplementary yang ke-6 tadi adalah merupakan yang terakhir ataupun yang kita jamin akan siap? Yang saya bimbang ialah, ya, 2 bilion yang akan kita bagi kepada naval apa yang akan diberi kepada boosted naval ship ini akan benar-benar akan digunakan untuk siapkan kapal, bukannya diberi kepada pampasan kepada orang tengah. Yang Berhormat Tanah Merah duduk. Panjang betul. Duduk. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Yang Berhormat Tanah Merah ni sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Tapi saya tak nafikan antara persoalan yang paling banyak ditanya ialah tentang peningkatan kos. Saya menyebut bahawa ada 2 aspek yang menyebabkan peningkatan kos. Yang paling teras kalau kita lihat adalah tempoh pembinaan ini. Oleh kerana pembinaan ini kalau kita lihat tertanggung agak lama. Jadi kita dalam perjanjian yang baru yang ke-6 ini kita memerlukan 83 bulan tambahan tempoh pembinaan ini. Kerana bila kita bersetuju untuk meneruskan projek LCS ini, sudah barang pasti kita memerlukan tempoh. Kerana kalau kita tengok perjanjian asal itu, sepatutnya kapal SAS pertama itu dapat kita siapkan pada tahun 2019 pembinaannya. Jadi kalau kita lihat ini, jadi pertambahan 83 bulan itu sudah barang pasti memberikan beberapa kos. Tetapi kos antara yang terbesar pertambahan itu adalah berdasarkan kepada perubahan spesifikasi variation order, berdasarkan kepada keperluan daripada tentera laut di Raja Malaysia itu sendiri. Contohnya saya mengambil memaklumkan kepada Dewan ini, antara tambahan ataupun perubahan spesifikasi itu ialah di mana kerajaan telah meluluskan spesifikasi LCS ini bagi surface to surface missile contohnya. Jadi ini adalah satu keperluan pertahanan negara. Begitulah juga dengan decoy launching system DLS dan beberapa lagi sistem pertahanan yang bagi kita ini adalah beberapa kos tambahan. Yang kedua, macam saya sebutkan tadi, tempoh 83 bulan itu, tambahan itu juga memberikan beberapa kos kepada kita. Tapi tidak kita nafikan bahawa melalui perjanjian baharu ini, tadi ada disebut oleh Yang Berhormat Tanah Merah, kebimbangannya dengan peranan orang tengah. Kadang-kadang kita di peringkat Kementerian Pertahanan, so kita salurkan melalui Kementerian Kewangan itu salurkan pembayaran. Pembayaran itu diterima oleh syarikat. Kadang-kadang syarikat itu dia ada orang tengah dia. Dan akhirnya kewangan itu tidak sampai kepada OEM itu. Itu antara dapatan sendiri dalam, kalau kita lihat dalam PAC, ini antara kelemahannya.
Sebab itu bila kita membuat perjanjian yang ke-6 ini, antara yang kita letakkan keutamaan adalah kerajaan boleh dalam perjanjian ini terus membayar kepada OEM melalui Kementerian Kewangan itu. Ini antara penambah-penambahbaikan yang kita lakukan dalam perjanjian kita. Dan di samping itu, untuk makluman ahli Dewan juga, kerana kita tahu bahawa aspek pemantauan antara aspek penting yang harus kita berikan keutamaan juga. Sebab itu kita ada 4 jawatankuasa pemantau. Untuk memastikan bahawa projek ini dapat kita siapkan pembinaannya dan dapat kita gunakan, manfaatkan untuk keselamatan negara kita menjelang 2026 itu. Yang pertama adalah jawatankuasa kerja di peringkat pasukan projek di Kementerian Pertahanan dan jawatankuasa teknikal LCS di Kementerian Pertahanan, jawatankuasa kira-kira wang negara. PAC sendiri boleh memantau setiap 3 bulan, progresnya akan dibentangkan, dan begitulah juga Project Monitoring Committee PMC yang mana akan dipengerusikan sendiri oleh Ketua Setiausaha Perbandaraan dan juga Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan. Jadi saya fikir ini antara aspek-aspek yang penambahbaikan yang kita buat. Dan dalam masa yang sama ada satu perkara juga yang mungkin perlu saya maklumkan, ialah tentang model pembayaran kita. Kita tahu bahawa tender sebelum daripada ini, kontrak kita, pembayaran berdasarkan kepada milestone. Di mana kalau kita lihat, kadang-kadang kita tahu OEM, sebelum kita buat penerimaan suatu peralatan ataupun equipment itu, kadang-kadang 45% pembayaran harus dibuat. Tetapi saya yakin bahawa melalui perjanjian ini sebenarnya kita membayar berdasarkan kepada progress payment. Jadi kalau perkhidmatan itu telah disempurnakan ataupun kerja-kerja itu telah disempurnakan, barulah kita membuat pembayaran. Jadi kaedah-kaedah kontrak ini juga kita ambil kira, dan saya yakin bahawa dengan usaha yang dibuat oleh kerajaan, walaupun dulu sedikit jika panjang lagi sudah jawapan bertulis. 1 minit ya lagi. Jadi kalau kita lihat, kalau dulu kita mengambil masa, Yang Berhormat Tanah Merah pun punya pengalaman 3 tahun di situ tanpa membuat sebarang keputusan. Jadi kalau 6 bulan kita membuat keputusan, dan inilah yang diperlukan oleh rakyat. Kerana kita ingat bahawa projek LCS ini melibatkan 400 vendor. Dan bila kita teruskan ini, sebenarnya kita juga memangkin ekonomi negara kita. Tapi yang paling penting adalah kita mesti telus untuk pastikan bahawa projek ini berjaya, pembinaannya boleh dibuat, dan kapal itu boleh dinikmati kita semua. Untuk apa? Untuk keselamatan negara kita. Terima kasih, Yang Berhormat. Speaker, saya mohon soalan tambahan. Mohon soalan tambahan. Yang Berhormat, saya melihat Yang Berhormat Kepung. Silakan dia dulu. Mohon. Ya, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kerajaan pada bulan lalu telah kata kerajaan tiada pilihan selain mengambil alih syarikat yang bermasalah ini, iaitu Boasted Naval Shipyard Sdn Bhd. Soalan saya yang pertama, berapa kerugian yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan dalam hal mengambil alih syarikat yang bermasalah ini? Soalan yang kedua, mengapa sehingga kini tiada seorang pun yang ditangkap dan tindakan mahkamah diambil? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Kuat dia tepuk. Terima kasih Yang Berhormat Kepung di atas dua persoalan itu. Yang pertama, kalau kita lihat dalam perjanjian yang ke-6 ini, antara penambahbaikan yang kita buat, dia berkaitan dengan persoalan yang pertama itu, iaitu tentang syarikat ini. Jadi kita tahu bahawa kita memberikan kontrak ini kepada Boasted Shipyard. Dan kita tahu bahawa Boasted Shipyard adalah syarikat yang dia adalah, orang kata syarikat anak lah. Dia ada mother company dia, yang melibatkan Boasted Heavy Industry dan sebagainya. Jadi kita tahu bahawa dalam amalan perniagaan itu, kadang-kadang memang pembayaran kerajaan kepada Boasted Shipyard, tetapi dari segi amalan keuangan itu, dia tidak di dalam kawalan keseluruhan kita. Sebab itu kalau kita lihat antara penambahbaikannya, kita meletakkan kembali Boasted Shipyard ini ke bawah Kementerian Keuangan itu sendiri, supaya kawalan keuangan itu boleh dibuat secara terus, dan keuangan itu khusus untuk melaksanakan LCS ini, dan tidak pergi kepada mana-mana, tak pergi kepada mother company, tak pergi kepada entiti-entiti lain dan seumpamanya. Jadi ini antara tujuan kita melaksanakan tanggungjawab ini. Adapun tadi dibangkitkan tentang pendakwaan, saya menyebut bahawa kita di Kementerian Pertahanan sentiasa terbuka. Siasatan dibuat oleh pihak
yang bertanggungjawab, pihak berwajib. Dan macam tadi disebut seolah-olah langsung tak ada pendakwaan, itu tidak benar. Pendakwaan berlaku, cuma memang kita tak puas hati kerana kita telah membelanja sekian banyak dan tetapi tidak boleh dikatakan hasilnya belum dapat kita lihat. Tetapi kita di Kementerian Pertahanan memang sentiasa terbuka. Diulang oleh Yang Berhormat Menteri, oleh Rembau, diulang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tambun pada bulan April yang lalu. Jadi siasatan boleh dilakukan bila-bila masa. Dan kita di Kementerian Pertahanan akan sentiasa memberikan kerjasama. Kerana bagi kita, di samping kita memberikan keutamaan kepada penyiasatan ini, tapi dalam masa yang sama kita di Kementerian Pertahanan, trust utama kita adalah untuk memastikan keperluan tentera laut Diraja Malaysia ini diberikan keutamaan, dan yang paling penting adalah kedaulatan negara kita itu menjadi keutamaan kita di Kementerian Pertahanan. Yang Berhormat Menteri kata kepentingan tentera laut diberi ke depan, tapi masalah Yang Berhormat Tanah Merah duduk. Yang Berhormat, peraturan saya akan benarkan. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Muah. Saya ingin bangkitkan peraturan mesyuarat 18 Seksyen 1. Pada Jumaat 2 Jun 2023, saya telah pun mengutuskan surat kepada Tan Sri Speaker berkenaan usul tergempar untuk membahaskan isu LCS ini secara mendalam. Saya baru mendapat jawapan daripada pejabat Tan Sri Speaker di mana usul ini ditolak. Sebab yang diberikan adalah kerana tidak ada, ini bukan kepentingan orang ramai dan ini bukanlah keperluan yang mendesak. Ini tertera di sini. Saya ingin mohon perkara ini dipertimbangkan semula. Saya faham kalau ikut peraturan 18 Seksyen 5, keputusan tidak boleh dibangkitkan semula. Cuma ada budi bicaranya di mana jikalau tidak dibenarkan untuk dibicarakan di sini, boleh dibawa ke Kamar Khas supaya isu ini dapat dijawab dengan lebih mendalam. Jikalau kita ingin hanya luangkan 5 minit untuk mendengar penjelasan yang ini adalah perkara yang sangat khusus dan spesifik. Ya, dulu kita dengar kosnya 6 bilion, 9 bilion, baru minggu lepas kita dengar tambah lagi 2.1 bilion ringgit. Pada masa yang sama, jikalau ini bukanlah perkara yang mendesak tetapi kerap dibincangkan daripada sebelum pilihan raya, semasa pilihan raya, selepas pilihan raya, tidak ada pendakwaan tambahan, wang berbilion ringgit telah dibelanjakan, satu kapal pun belum sampai, ya, dan sekarang jumlah kapal pun telah dikurangkan. Saya berharap Tuan Yang di-Pertua boleh mempertimbangkan selepas perbincangan dengan Tan Sri Speaker, kerana jelas isu LCS ini adalah isu mendesak, isu rakyat, melibatkan berbilion ringgit duit rakyat, isu kedaulatan dan keselamatan negara. Keadilan tidak pilih bulu, tidak kira dalam kerajaan ataupun pembangkang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Tuan Speaker, saya menyokong usul ataupun cadangan daripada MUA. Menyokong penuh. Yang Berhormat MUA, di dalam Dewan ini kita terikat dengan peraturan. Jadi apa yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat MUA boleh dibuat rayuan. Ya. Peraturan pun ada, 17 di Kamar Khas, 18, rujuk balik 27.3, gunakanlah. Ya. Saya percaya Yang Berhormat penggal kedua dah ni, amat arif tentang perkara-perkara begini. Saya pohon buat rayuan mengikut peraturan yang sedia ada. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Rayuan akan saya utuskan. Baik. Berikutnya dipersilakan soalan yang ketiga, Datuk Andi Muhammad Suryadi bin Bandi, Yang Berhormat Kalabakan. Datuk Yang di-Pertua, soalan nombor 3. Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang di-Pertua, penstrukturan dan penyusunan semula kementerian, jabatan dan agensi sama ada dari aspek kewujudan baharu, pembubaran dan penubuhan semula sesebuah agensi akan dilaksanakan secara holistik dengan mengambil kira pelbagai faktor. Antara asas pertimbangan yang diambil kira adalah keperluan skop fungsi, tugas dan peranan setiap agensi, pertindihan fungsi
dan juga keberkesanan sistem penyampaian. Sebarang keputusan dan tindakan yang diambil adalah berpandukan dasar pengoptimuman perkhidmatan awam DPPA bagi mengoptimumkan penggunaan sumber manusia dalam perkhidmatan awam bertujuan meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan dan mengawal kadar pertambahan implikasi kewangan kerajaan. Pada masa yang sama, agenda menangani isu pengangguran dilaksanakan secara komprehensif dan berfokus melalui pelbagai inisiatif yang digerakkan merentasi kementerian termasuk melibatkan sektor swasta dan pihak-pihak berkepentingan lain. Strategi dan pendekatan ini dilaksanakan untuk memastikan usaha menangani isu pengangguran dan termasuk mewujudkan peluang pekerjaan adalah bersifat mampan untuk tempoh jangka masa panjang sekaligus tidak hanya bergantung semata-mata kepada peluang pekerjaan dalam sektor awam. Yang berhormat, Kalbakan, soalan tambahan. Soalan tambahan, adakah proses penutupan sesebuah kementerian, jabatan ataupun agensi dalam pentadbiran hari ini melibatkan aspek penamatan perkhidmatan pekerja sektor awam termasuk pekerja kontrak yang dikhawatiri boleh meningkatkan kadar pengangguran? Dan apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memberi peluang pekerjaan kepada para graduan tadi? Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kalbakan. Datuk Yang Pertua mengambil kira soalan asal daripada Kalbakan tidak menyebut tempoh khusus ataupun kementerian agensi khusus. Saya akan panjangkan jawapan secara bertulis. Namun untuk pentadbiran, untuk tempoh pentadbiran kerajaan pimpinan yang amat berhormat Tambun, proses penstrukturan termasuklah pembubaran beberapa kementerian dan agensi yang dilaksanakan tidak melibatkan sebarang penamatan serta-merta kepada perkhidmatan awam termasuklah perjawatan kontrak. Kalau boleh saya bagikan contoh di JPM sendiri, contohnya pembubaran Kementerian Wilayah, GIACC dan unit perumahan penjawat awam dan termasuklah penggabungan di antara KASA dan KETSA kepada Kementerian NRECC itu tersebut tidak melibatkan sebarang penamatan kontrak penjawat awam termasuklah kontrak yang dilantik secara kontrak tetapi dilaksanakan melalui penjajaran semula redeployment kepada penjawat-penjawat awam sedia ada di dalam agensi-agensi yang kedua tersebut. Komponen kedua yang dinyatakan ditanyakan oleh Yang Berhormat Kalbakan tadi untuk makluman, kita tidak hanya bergantung kepada peluang pekerjaan melalui perkhidmatan awam dalam kita menangani isu pengangguran sebagaimana yang saya sebutkan. Semalam Yang Berhormat Timbalan Menteri Sumber Manusia juga di Dewan ini telah menyentuh tentang strategi-strategi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam menangani isu pengangguran ini. Dan kalau boleh saya sebutkan, Datuk Yang di-Pertua, alhamdulillah melalui strategi yang digerakkan merentasi kementerian termasuklah melalui Majlis Pekerjaan Negara dan juga Majlis TVET, kita dapat melihat kesannya melalui data DOSEM suku tahun pertama 2023 ini kadar pengangguran kita adalah pada kadar 3.5%, menyamai kadar suku tahun pertama 2020 pre-COVID dan menurun sebenarnya 0.1% berpandukan kepada kadar pengangguran suku tahun keempat 2022. Dan insya-Allah usaha-usaha untuk menangani isu pengangguran termasuklah mewujudkan peluang pekerjaan ini akan dilaksanakan tidak hanya dalam sektor awam tetapi juga sektor swasta termasuklah dalam program-program keusahawanan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Padang Besar. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya, apakah mekanisme atau alat ukur yang digunakan oleh kementerian untuk menentukan prestasi setiap agensi di bawah kementerian dan juga termasuk
syarikat yang berkaitan dengan kerajaan seperti Pharmanega dan Axiata, dan juga apakah penjimatan kos yang telah diperolehi selepas penutupan agensi-agensi sebelum ini. Itu sahaja soalan saya. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang di-Pertua, berkaitan dengan soalan dikemukakan berkaitan dengan GLC, saya fikir lebih sesuai untuk dijawab oleh Kementerian agensi termasuk termasuk syarikat berkepentingan kerajaan disebut tadi. GLC saya fikir lebih sesuai dijawab oleh Kementerian Kewangan. Namun bagi soalan yang dikemukakan berkaitan dengan implikasi kewangan tersebut, kita dapat melihat dalam belanjawan 2023 contohnya, kadar tanggungan kerajaan untuk membayar emolument telah menurun. Kadarnya pada kadar 23 dari segi peratusan adalah pada kadar 23.4% daripada keseluruhan bajet persekutuan berbanding dengan 27.8% pada tahun 2022 dan juga 27.5% pada tahun 2021. Jadi kita melihat bukanlah tujuannya perstrukturan itu untuk mengurangkan bilangan pejabat awam sedia ada. Tidak ada pemberhentian serta-merta. Namun apa yang kita lakukan, kita jajarkan semula dan mengawal sebarang bentuk pertambahan disebabkan oleh kewujudan pelbagai agensi-agensi dan kementerian-kementerian yang baharu. Yang berhormat, saya tertarik untuk komen sedikit. Ini melibatkan jawapan-jawapan daripada menteri. Sebenarnya kalau ikut Westminster dan dasar-dasar prinsip yang dilaksanakan sebagaimana Parlimen Yang Mulia ini berdasarkan pada sistem Westminster, menteri yang berkaitan jika soalan itu tidak kena dengan kementeriannya, dia boleh memilih untuk tidak menjawab soalan yang telah dikemukakan. Ini berdasarkan banyak, kalau kita lihat pada SK, Practice of New Zealand, Practice of Singapore Parliament, the Commonwealth, itu dasarnya. Jadi untuk makluman menteri lah, if it is, dengan izin, if it is not your kementerian, you don't have the reason to answer. Dan saya di sini pun, baik speaker sekalipun, tak boleh memaksa menteri untuk menjawab. Ini untuk makluman, pengetahuan. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Silakan Dr. Razi Jidin Yang Berhormat Putrajaya. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, Malaysia sedang mengalami suatu pelihara struktur demografi kesan peningkatan populasi rakyat berusia 60 tahun dan ke atas. Unjuran oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, pendapatan golongan populasi berusia 60 tahun ke atas ini akan mencecah 15% daripada jumlah keseluruhan penduduk pada tahun 2030. Berdasarkan tarifan umur warga emas yang diterima pakai di negara ini iaitu 60 tahun, Malaysia akan mencapai status negara tua atau age nation pada tahun 2030. Dua faktor utama yang menyumbang kepada peralihan ini adalah: pertama, penurunan kadar kesuburan pengakibatan penurunan kadar kelahiran yang tidak dapat mengimbangi kadar kematian, dan kedua, peningkatan jangka hayat rakyat Malaysia kesan peningkatan tahap penjagaan kesihatan negara. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan sedar perancangan masa depan terhadap peralihan ini tidak terhad kepada dasar penjagaan dan kebajikan warga emas semata-mata. Perancangan tersebut turut meliputi strategi dan tindakan dalam mengenangi cabaran baharu dalam bidang kesihatan, pendidikan, kewangan, guna tenaga dan produktiviti. Justeru kerajaan akur bahawa terdapat keperluan mendesak untuk mengarus perdana agenda negara menua ANM dalam merancang dan perencanaan pembangunan negara. Kementerian Ekonomi dipertanggungjawab untuk menerajui
pembentukan mekanisme rangka kerja dan tadbir urus ANM melibatkan semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, sektor swasta dan badan bukan kerajaan. Tadbir urus ANM ini mempunyai 5 kluster yang diterajui oleh 6 kementerian iaitu: pertama, kluster kewangan dipengerusikan oleh Kementerian Kewangan; kedua, kluster kesihatan dipengerusikan Kementerian Kesihatan; ketiga, kluster modal insan dan pendidikan dipengerusikan bersama oleh Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Pengajian Tinggi; keempat, kluster kesejahteraan dipengerusikan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat; dan kelima, kluster ekonomi dipengerusikan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Melangkahkan ke hadapan, Kementerian Ekonomi dengan kerjasama World Bank sedang merangka plan strategi dan tindakan agenda penuaan kebangsaan atau National Aging Blueprint dengan izin yang merangkumi perancangan dan perencanaan dasar, rangka kerja dan plan tindakan jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Plan tersebut dijangka siap pada suku pertama tahun 2024 dan dapat membantu kerajaan dalam menangani impak negara tua terhadap pertumbuhan ekonomi, produktiviti, tenaga kerja, keperluan perlindungan sosial dan penjagaan kesihatan warga emas. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan optimis tindakan yang diambil ini dapat membantu negara untuk menangani dan mendepani cabaran negara menua dengan lebih berkesan. Kerajaan juga menjuru semua pihak untuk menggembleng tenaga bersama serta memanfaatkan peluang perubahan demografi ini ke arah pembangunan ekonomi yang lebih mampan demi kesejahteraan rakyat keseluruhannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, bahawa antara faktor yang menyumbang kepada penuaan populasi penduduk ini adalah kerana kadar kelahiran yang rendah. Ya. Jadi apakah perancangan kerajaan untuk jangka masa pendek, sederhana dan panjang bagi menangani kadar kelahiran yang rendah ini? Itu satu. Yang kedua, mengambil kira peningkatan jumlah warga emas di negara kita. Dalam dokumen tawaran Perikatan Nasional untuk PRU ke-15, kami menyentuh tentang penubuhan sebuah jabatan warga emas. Jabatan ini akan bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan dan program kebajikan bagi membantu warga emas menjalani kehidupan yang sejahtera. Soalan saya, adakah kerajaan bersedia untuk mempertimbangkan cadangan penubuhan jabatan warga emas? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sama ada kerajaan sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan universal pension bagi memastikan kesejahteraan warga emas, khususnya mereka yang tidak mempunyai pencen. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. InsyaAllah dengan pelaksanaan pertubuhan National Aging Blueprint, plan strategi dan tindakan agenda penuaan kebangsaan ini perlu dan harus dilaksanakan dengan terbaik seperti cadangan yang berhormat. Pandangan pribadi seharusnya ia mempunyai jabatan sendiri, tetapi saya tidak mempunyai maklumat ini kerana ia masih di dalam rancangan. InsyaAllah dengan kepentingan menambahkan dari segi kadar kelahiran itu adalah antara satu yang boleh dibincang bersama dengan Kementerian Kesihatan. Dan dari segi timbangan universal pension, insyaAllah ini adalah satu cadangan yang baik yang akan kita utamakan ke dalam rancangan yang plan strategi tindakan agenda penuaan kebangsaan ini. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Ayitam. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ada satu soalan. Ini Kementerian Ekonomi patut merangka satu dasar atau blueprint seperti mana yang dikatakan. Sekarang 36 juta aging population, 11.1%. 2030, 15% tambahlah 1 juta, hampir 5 juta. Soalan saya, apakah dasar secara spesifik? Contoh, kebajikan warga emas. Kedua, adakah usia bersara dilanjutkan kerana dia nak mencari hidup? Ketiga, pemberian kepada penjagaan kesihatan. Ini antara perkara yang berlaku selepas 75 tahun. Apa akan berlaku?
dan antara dasar-dasar secara spesifik yang telah dirancang sedang dalam perancangan Kementerian Ekonomi untuk membantu golongan ini kerana kita hidup dalam satu alam. Ini Southeast Asia ini, ASEAN ni merupakan the youngest population yang paling muda, 50%. Jadi dalam keadaan ini mereka terpaksa berhempas pulas untuk mencari rezeki. Apa tindakan serta-merta yang diambil oleh kementerian untuk merancang ke arah itu? Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Memang itu adalah yang cadangan-cadangan baik. InsyaAllah kita akan menampilkan kepada plan strategi kerana kita memahami antara warga emas adalah ahli keluarga kita sendiri, antaranya adalah rakyat yang di bawah jagaan kita yang memerlukan bantuan yang itu. InsyaAllah kita akan menampilkan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat yang berada di dalam Dewan yang mulia ini, pada pagi ini Parlimen Malaysia telah menerima kunjungan yang beradat batin-batin daripada kawasan Parlimen Cameron Highland P078. Pohon yang berhormat batin-batin berdiri. Saya mewakili Parlimen Malaysia ingin mengucapkan selamat datang kepada yang beradat, batin-batin dan juga seluruh rombongan yang hadir. Dengan izin Dewan, Maigah sudah cacak. Bila kita tiba? Bor, terima kasih ke Chief ku Parlimen Malaysia dah. Kabel. Kita teruskan dengan urusan majlis. Dipersilakan Tuan Tan Kah Heng Yang Berhormat Gopeng. Terima kasih kepada Timbalan Speaker. Soalan saya, soalan kelima. Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kepada Gopeng. Pada tahun 2022, ekspor semikonduktor dan lita bersepadu atau Integrated Circuit IC adalah sebanyak 345.28 bilion ringgit, di mana pecahan mengikut kategori chip dan kegunaannya adalah seperti berikut. 1. Semikonduktor dan IC sebagai prosesor dan controllers bernilai 163.46 bilion ringgit atau 47.3% daripada jumlah ekspor semikonduktor dan IC pada tahun 2022. Kedua, semikonduktor dan IC untuk kegunaan lain termasuk aplikasi komunikasi tanpa wire seperti radio, televisyen, rangkaian selular, Wi-Fi, Bluetooth dan sistem satelit bernilai 131.49 bilion ringgit, iaitu 38.1%. Ketiga, semikonduktor dan IC sebagai memori bernilai 39.3 bilion ringgit ataupun 11.4%. Dan keempat, semikonduktor dan IC sebagai amplifier bernilai 11.03 bilion atau 3.2%. Manakala import bagi semikonduktor dan IC bernilai 235.61 bilion ringgit pada tahun 2022. Dan pecahannya adalah seperti berikut. Pertama, semikonduktor dan IC untuk kegunaan lain bernilai 96.97 bilion atau 41.2 bilion daripada jumlah import semikonduktor dan IC pada tahun 2022. Kedua, semikonduktor dan IC sebagai prosesor dan controller bernilai 93.61 bilion atau 39.7%.
Semiconductor dan IC sebagai memory bernilai 43.49 bilion atau 18.4%. Dan semiconductor dan IC sebagai amplifier bernilai 1.54 bilion ringgit dan ataupun 0.7%. Malaysia mempunyai beberapa kelebihan utama yang meletakkannya sebagai peneraju dalam industri semiconductor di rantau ASEAN. Antaranya ialah Malaysia mempunyai pengalaman yang luas dalam pembuatan semiconductor sejak tahun 70-an sehingga sekarang, dan Malaysia mempunyai destinasi pelaburan kepada syarikat-syarikat semiconductor global terkemuka seperti Intel, Infineon, XFAB, Texas Instruments dan TFAMD. Dan untuk maklumat Goping, Malaysia memainkan peranan yang sangat penting dalam rangkaian bekalan atau supply chain semiconductor global. Malaysia adalah salah satu daripada 10 negara yang pengeluar yang paling besar produk industri semiconductor dan elektronik. Dan juga Malaysia menyumbang 7% daripada perdagangan semiconductor dunia dan 24% perdagangan semiconductor Amerika Syarikat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sila soalan tambahan Yang Berhormat Goping. Terima kasih kepada Timbalan Menteri yang memberikan jawapan. Umumnya kita tahu bahawanya perkembangan yang terkini dan juga kesan daripada geopolitik, negara kita tidak boleh bebas daripada perang chip yang berlaku di dunia. Maka saya ingin bertanya dua soalan kepada Menteri bahawanya apakah usaha kerajaan dalam langkah untuk membantu syarikat-syarikat menambahkan kapasiti pengeluaran dan memperkenalkan produk baru bagi memenuhi segmen-segmen yang baru seperti kenderaan elektrik, pusat data dan peralatan perubatan. Keduanya adalah kita tahu bahawanya proses otomasi mampu mengurangkan risiko industri ini yang berintensifkan modal, malah memberikan sektor ini lebih berupaya dalam memenuhi permintaan semakin tinggi di pasaran global. Tetapi pembekal tahap 2 dan tahap 3 dia jarang berlaku peralihan kepada intensif tersebut atas faktor kekurangan modal dan galakan daripada kerajaan. So maka soalan adalah bagaimanakah kerajaan bantu dalam sektor ini yang merupakan tahap 2 dan tahap 3 untuk beralih daripada teknologi otomasi. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Goping, terima kasih Yang Dipertua. Soalan satu, sebenarnya keadaan geopolitik membantu membawa lebih banyak pelaburan ke Malaysia dan memang ini telah ternyata dalam sejak 2-3 tahun lalu dan akan terus menyaksikan lebih banyak pelaburan dalam sektor E&E. Soalan kedua ialah sebenarnya kerajaan perpaduan telah bersedia dan juga Kementerian MITI telah sedang menggubahkan New Industrial Master Plan ataupun pelan industri baru dan akan dibentangkan pada bulan September. Dalam pelan baru ini yang penting ialah kita perlu menyelesaikan isu moda melalui kerjasama di antara industri perbankan, bank dan juga dari segi industri-industri lain supaya membantu industri perbuatan. Industri kewangan kita biasanya dia tidak fasih dalam membantu industri perbuatan, tetapi NIMP akan beri tumpuan terhadap isu kekurangan modal untuk SME. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Dipertua. Silakan Yang Berhormat Subang Pasu. Saya ingin bertanya soalan tambahan kepada Menteri. Pasaran semikonduktor E&E ataupun kita panggil chip whatever. Akhir-akhir ini dan juga dijangka tidak akan menjadi a bit softening of the market. Jadi dia menurun ataupun kekal. Tetapi kalau kita lihat daripada segi trade balance Malaysia quarter 1
kita menurun banyak. Ini adalah sebabkan salah satunya ialah chip. Dan saya nak bertanya di sini, apakah langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk nak mitigate isu ini? Kerana kesannya amat besar. Baik, bertemu kembali bersama saya. Kita memberi ruang waktu ini untuk kita memberi laluan kepada satu sidang media khas bersama antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim dan juga Presiden Indonesia Joko Widodo yang dalam rangka lawatan kerjanya selama 2 hari bermula semalam dan hari ini. Dan dijadualkan beberapa MOU akan dimeterai pada awal ini yang kita akan siarkan secara langsung sebentar lagi, dan dijangkakan akan diadakan sidang media bersama untuk kita mendengar apakah capaian ataupun yang dicapai dalam perjumpaan yang berlangsung di antara kedua-dua pemimpin negara ini. Dan untuk rekod, pada awal tahun ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim telah pun ke Indonesia untuk rangka lawatan kerja selama 2 hari untuk berbincang beberapa perkara terkait dengan antara hubungan antara Indonesia dan juga Malaysia, antara Kuala Lumpur dan juga Jakarta, dan juga beberapa hubungan lain yang terkait dengan Asia dan juga kepentingan di rantau Asia. Itu antara perkara penting yang juga kita akan dengarkan pada hari ini untuk sidang media bersama antara dua pemimpin negara Malaysia dan juga Indonesia. Dan kita akan bawakan terus langsung daripada Putrajaya untuk bercakap berkenaan dengan perkara berkenaan. Dan Presiden Indonesia ataupun Bapa Presiden Joko Widodo sudah pun tiba di Malaysia pada semalam, kira-kira petang waktu Malaysia, selepas selesai lawatan kerja di Singapura, dan akan diteruskan ke Malaysia pada bermula semalam dan hari ini. Dan dijadualkan beberapa atur-cara penting antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Joko Widodo, bermula daripada perjanjian MOU yang akan berlangsung bila-bila masa sahaja, bermula daripada sekarang, kemudian diikuti sidang media dan juga beberapa atur-cara penting, termasuklah Presiden Joko Widodo akan menghadap Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong di Istana Negara. Ini merupakan satu perkara penting untuk kita gambarkan kepada anda, hubungan yang baik, hubungan yang kokoh dan juga hubungan yang konkret antara Indonesia dan juga Malaysia, khususnya Kuala Lumpur dan Jakarta, dalam memantapkan lagi hubungan ekonomi terutamanya, keselamatan dan juga pekerja-pekerja asing yang sering kita bincangkan antara kedua-dua negara ini. Baik saudara, anda boleh terus lagi menonton kami selain pada TV1 dan juga di saluran berita RTM. Anda juga boleh tonton kami melalui pautan yang kami sediakan kepada anda, dan untuk lebih mudah anda boleh turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda untuk tontonan yang lebih eksklusif dan juga lebih inklusif untuk langsung dari Parlimen dan juga sidang media yang kita akan bawakan kepada anda. Dan antara dalam sidang media juga dijangkakan ramai pengamal-pengamal ataupun mereka yang meramalkan dalam soal ekonomi dan juga keselamatan akan disentuh dalam sidang media bersama antara Presiden Joko Widodo dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita sudah menyaksikan kehebatan dan juga kecemerlangan hubungan antara Kuala Lumpur dan Jakarta, dan akan diteruskan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim dengan Presiden Joko Widodo yang akan diteruskan. Dan ini merupakan satu lembaran baru dan juga jajaran baru yang perlu kita lihat untuk memantapkan lagi banyak perkara-perkara yang kita lihat dalam tempoh bermula 2020 sehingga 2022 dalam tempoh pandemik COVID-19. Banyak perkara-perkara yang dilihat canggung ataupun perlu diselesaikan, dan maka inilah ruang yang perlu kita lihat antara lawatan-lawatan kerja ini yang akan diisi dengan pelbagai perkara penting, terutama sekali adalah berkenaan dengan perjanjian persefahaman ataupun MOU yang akan dimeterai. Sudah tentu membawa nilai pelaburan yang cukup kuat kepada negara kita untuk mengembalikan semula ekonomi Asia yang cemerlang dan gemilang yang bermulanya di Malaysia. Dan sudah tentu kita akan melakukan pelaburan di negara Indonesia, sudah tentu ianya akan memberi satu manfaat yang besar kepada negara kita Malaysia dan juga di Indonesia. Jadi kita akan memberi laluan terus kepada sidang media yang akan berlangsung pada bila-bila masa.